saya nak menjemput tuan rumah pada malam ni. Yang berhormat YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, merangkap Naib Ketua Keadilan, Naib Presiden Keadilan untuk menyampaikan ucapan bertemakan Ayuh Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kewalaipe tachahau, vanakkam. Yang saya hormati saudara Syukri, seterusnya kepada YB Nurul Izzah, kepada Chen Chung, kepada seluruh barisan kepimpinan dan kepada hadirin dan hadirat yang hadir ya, meriahkan kawasan Red Chair pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Kita rancang program ini pada saat-saat yang agak akhir dan kita bagi maklumat kepada tuan rumah, ya, saudara Taqiyuddin. Kita kata boleh tak kita buat satu program di sini? Sebab sebelum ni banyak kita buat di Seri Rampai. Sebelum ni waktu invoke ada truk itu pernah sampai ke Desa Rejang, PPR Desa Rejang, dan juga pernah sampai dekat Taco Bell. Waktu tu tak ada Taco Bell, tapi dekat tengah-tengah Pekan Setiawangsa pernah sampai. Di sini belum lagi. Ya, jadi kita ambil keputusan untuk bawa truk Ayuh Malaysia pada pelancaran pertamanya di sini. Truk ini sangat penting, saudara-saudara. Sama seperti pada tahun 2018. Ia menjadi simbolik untuk kita turun padang. Kita fokus, saudara Rafizi melakarkan kerusi-kerusi marginal. Apa maksud marginal? Ini maksud kerusi-kerusi yang sama ada kita menang tipis ataupun kalah tipis. Tapi kadang-kadang tak tipis mana. Saya berceramah di tempat Akmal, Johor Bahru. Syahrir Samad hebat tak hebat, dia letak jawatan daripada UMNO pun dia tetap menang Johor Bahru. Saya tanya Akmal, kata, ni kerusi marginal kan? Berapa 2013 berapa banyak Syahrir menang? Syahrir Samad menang majoriti 10,000. Tak besar, 10,000 je. Saya pun dalam hati saya kata okeylah, good luck lah Akmal. Saya rasa dia tak boleh menang. Waktu itu saya ketua angkatan muda, kita bincang dengan Rafizi, kita sebagai pimpinan-pimpinan muda, kita tak cari kerusi senang. Saudara Chang Li Kang bertanding Tanjung Malim. Kita ada Amin Ahmad di Kanga. Dan dalam pilihan raya itu kita dapat menunjukkan bagaimana kita menang. Bukan saja menang di Setiawangsa, di Johor Bahru, di Tanjung Malim, kita juga dapat rampas Putrajaya. Itu satu sejarah yang tentunya kita kenang sampai ke hari ini. Sebab itu merupakan pertukaran buat kali pertama kerajaan dalam negara kita. Waktu itu dua isu utama yang menangkap imajinasi rakyat. Pertama ialah 1MDB. Rasuah, skandal rasuah berbilion-bilion 1MDB. Kedua ialah cukai GST. Sebab rakyat rasa mereka makin susah di bawah kerajaan Barisan Nasional ketika mana kerajaan rompak dan rampas duit rakyat. Tetapi rakyat semua yang tak pernah bayar cukai pun hari ini kena bayar cukai. Maka rakyat marah dan memilih Pakatan Harapan ketika itu. Kita tak perlu habiskan masa yang panjang tentang 22 bulan. Kita semua kecewa. Sebab harapan rakyat itu terlalu tinggi. Kita bukan datang dengan sebagai pembangkang macam dulu-dulu. Kita ada dasar kita macam sekarang. Ayuh Malaysia bercakap tentang 5 teras. Food security, pendemokrasian pendidikan, perumahan yang mampu milik pendidikan yang seterusnya vocational dan technical, dan juga perumahan yang lebih murah. Ya. Ada 5. Mungkin saya terlepas satu. Tapi dulu kita ada buku harapan. Maksudnya kita tampil pada rakyat, ini pledge kita. Memang betul banyak kerajaan sebenarnya. Ya, sampai hari ini kadang-kadang orang UMNO PAS duduk main isu manifesto. Banyak kerajaan tidak dapat buat 100% manifesto.
Dan banyak juga cyber trooper yang bodoh ni, dia tak dapat bezakan manifesto 2013 dengan manifesto 2018. 2013 kita ada dengan PAS sekali waktu tu. Tapi mereka tak dapat bezakan. Tak apa. Cuma yang kita kecewa, manifesto kita itu dibakul sampahkan oleh kepimpinan kita sendiri yang merasakan tidak yakin untuk laksanakan manifesto. That's why the people were angry. Kita dah tak boleh jawab. Dan itu membolehkan, memang betul ada khianat. Tetapi situasi itu yang membuatkan rakyat seolah-olah menerima pengkhianatan itu apabila mereka merasa marah dengan kerajaan Pakatan Harapan. Orang Melayu marah, orang Cina marah, orang India marah. So what is the lesson? Apa pengajaran kita? Kita dah kalah 4 siri pilihan raya negeri. Macam Rafizi kata, bukan setakat kalah sayur. Adakah kita nak give up pack? Kalau kita give up, ini merupakan antara kerusi yang paling vulnerable. But no, kita bukan tak boleh give up. We cannot afford to give up sebab rakyat nak kita lakukan sesuatu. Dulu mereka tak nampak. They cannot see the direction. Tak nampak hala tuju. Bila kita turun dengan ayuh Malaysia, kita turun dengan hala tuju tersebut. Saya diminta untuk fokus pada isu pendidikan. Bila kita bercakap, dan saya akan sentuh tentang isu kapal dan sebagainya, benda ini tak nampak seksi. Tetapi saya yakin kalau kita bercakap pasal pendidikan, ada 10 orang rakyat Malaysia akan ada 20 pandangan dalam bilik itu. It's very important. Pendidikan ini sepatutnya dijadikan asas untuk kita mengangkat martabat rakyat. Ayah saya dulu daripada kampung, daripada Kelantan. Dia pencen sebagai seorang pegawai kanan kerajaan. Sebab apa? Sebab dia mendapat pendidikan yang terbaik, dia pergi ke universiti. Dan saya ingat ayah saya sampai ke akhir dia masih ada di 92 tahun, dia sentiasa ingat tentang keputusan peperiksaan saudara mara. Makna pendidikan ialah sangat penting bagi dia. Sebab dia tengok bila pendidikan itu baik, dia mampu keluarkan orang daripada kitaran kemiskinan. Hari ini, saudara-saudara, pendidikan yang telah mengangkat Malaysia daripada sebuah negara yang agak membangun menjadi sebuah negara yang ke depan, pendidikan telah menjadi satu batu loncatan. Ya, kita hantar kalau zaman 70-an, saya boleh katakan kejayaan terbesar pada waktu itu ialah bila kita hantar begitu ramai pelajar ke luar negara. Kita bina universiti, kita buat asrama penuh, buat yayasan demi yayasan, bukan yayasan akal budi macam Zahid Hamidi, tapi yayasan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di kampung. Dan itulah kelas menengah yang ada pada hari ini di negara kita. Hari ini apa berlaku dengan pendidikan? Pendidikan diguna untuk memisahkan, to divide us, Melayu, Cina, India. Yang saya marah saudara-saudara, menteri-menteri UMNO yang cakap banyak, kata kadang-kadang pimpinan UMNO yang bercakap nak tutup sekolah Cina, nak tutup sekolah Tamil, kadang-kadang anak cucu dia pun tak boleh cakap Melayu. Sebab international school. Ada yang lebih hebat, hantar belajar overseas daripada tadika. Kan, kita kenal siapa. Maknanya hidup orang UMNO yang di atas totally disconnected dengan reality. Kat Malaysia angkat keris, tapi anak tak boleh nak cakap Melayu. Dan ini satu hipokrisi yang terbesar. Jadi kita tak patut bercakap tentang soal nak tutup sekolah dan sebagainya. The question is, how do we make national schools better? Itu fokus dia. Saya tahu anak-anak saya sekolah kebangsaan. Macam mana kita nak angkat sekolah kebangsaan ini? Macam saya dahulu, saya ada kawan Cina yang kaya, saya ada kawan Melayu yang kaya, saya ada kawan Melayu yang susah, Cina yang susah, India yang susah. Semua ada di sekolah. Saya berjumpa di sekolah. Itu satu peluang yang terbaik untuk kita memecahkan tembok antara kita. Universiti kita,
Kita selalu diajar, cikgu-cikgu datang cakap belajar rajin-rajin masuk universiti. Belajar rajin-rajin masuk universiti. Nanti dapat kehidupan yang baik. Hari ini saudara-saudara, orang belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh. Dapat straight A, masuk universiti. Tapi bila habis belajar, sebelum COVID pun, ya, tengok-tengok nak dapat kerja cukup payah. Kadar pengangguran anak muda di Malaysia lebih tinggi daripada purata kadar pengangguran. So it's worse to be a young person. Ya. Kedua, kadar pengangguran graduan lebih tinggi daripada kadar pengangguran anak muda. So it defies logic macam mana orang yang ada pendidikan yang lebih baik lagi susah nak dapat kerja. Dan tidak macam zaman dulu-dulu, saya antara generasi awal PTPTN. Hari ini, ya, selain daripada if dapat beasiswa FAMA, Father and Mother, you pergi ke universiti, majoriti besar akan bergantung kepada PTPTN di dalam Malaysia. Graduate, kerja tak dapat atau gaji sedikit. Saya jumpa seorang engineer di Kelantan, fresh grad, dapat kerja ECRL. Gaji dia cukup menyedihkan. Nak cakap pun saya segan. Tapi kalau saya dimaklumkan cukup rendah, lebih kurang gaji minima. Graduate engineer. Jadi dalam keadaan itu pada hari ini, can we blame our children for asking to work for Grab or Food Panda dan gig work dan call center? Kerja yang tak memerlukan belajar. Lagi baik lepas SPM, dia buat kerja tu. Boleh dapat 3,000 siap akhir bulan, 4,000 boleh dapat sebulan. Problem dia apa? Bayangkan anda seorang graduan IT. Habis belajar, dari Cyberjaya misalnya, buat kerja Grab. Sebab you rasa daripada kerja IT awal-awal mungkin gaji 2,000 lebih, 3,000 at most. Bawa Grab, bulan yang bagus you can get 4,000. Kalau hujan, orang sentiasa baik, dia bagi tip, dapat 4,500. Tapi saudara-saudara, 3 years down the road, you rasa, okay, I want to practice my IT skills, my computer science skills. You pergi balik minta ada opening, you rasa majikan akan mudah ambil you tak? Ataupun nak ambil junior you, fresh grad, skill dia masih baru. Ataupun ambil orang yang pernah kerja IT 10 tahun, sebab COVID dan sebagainya terpaksa berhenti dan nak cari balik, ada working experience. Tentulah anda sebagai seorang graduan yang lama, yang tidak praktis bidang anda, you will be bottom of the queue. Dan ini masalah real yang kita hadapi pada hari ini. Bayangkan dulu, ya, ayah saya dapat pengajian yang baik, dia boleh hantar separuh daripada gaji pertama dia balik ke kampung di Kota Baru. Saya mula-mula kerja, dia boleh bantu tampunglah duit minyak sikit-sikit. Sebab gaji saya 2005, gaji saya RM1,800. Belum tolak EPF dan SOCSO, tinggal RM1,500. Sekarang gaji naik sikit lah, tapi tak banyak beza. Makna generasi tu dia boleh subsidi mak bapak dia, dia boleh subsidi anak-anak dia. Generasi anak-anak kita ni macam mana? Itu persoalan yang kita kena jawab. Kita rasa mungkin ini jauh daripada politik dan sepak terjang politik. Tapi kita boleh bayangkan, kalau kapal perang nak jaga negara kita, kita boleh baca berita tahun 2020 kapal daripada China masuk dekat Laut Cina Selatan. Kacau kapal West Capella yang dikontrakkan oleh Petronas nak gerudi minyak di kawasan perairan Malaysia. Kapal daripada Australia dan juga daripada Amerika terpaksa datang bantu. Mana kapal kita duduk dekat lumut. Saudara-saudara, saya tak kata kita nak berperang dan sebagainya, tetapi tentulah kita kena ada basic defense equipment. Sekarang kita ada kapal yang mana dah keluar surat minit sila laksanakan. Daripada siapa? Daripada Zahid Hamidi. Ini bukan rasuah biasa. Ini satu pengkhianatan kepada negara. Jadi kalau dia boleh buat dekat kapal perang, setakat itulah kita ada kes dulu Rosmah dengan tenaga solar untuk sekolah di Sabah Sarawak. Nothing is sacred. Tabung haji pun dia boleh ambil, duit mara pun dia boleh ambil.
Maka saya minta, akhir ini saya nampak momentum tu dah ada. That we are building on to something. Zahid baru keluar permintaan. Dia kata buat pilihan raya cepat-cepat. Sebab kalau lambat, barisan mungkin kalah. Dia bukan apa, sebab lambat nanti lagi banyak keluar surat-surat sokongan dia. Itu yang dia takut. Pilihan raya lambat atau tidak, itu bukan kuasa saya. Itu kuasa Perdana Menteri. Tetapi saya harap anda semua dapat kembalikan tenaga dahulu. Kita tidak boleh menang atas kekuatan parti semata-mata. Hari ini keadilan ada 5,000 anggota di Setiawangsa. Tetapi Setiawangsa juga sudah ada 100,000 pengundi. So kita tu ada satu titik je daripada jumlah pengundi yang ada di Setiawangsa. Kita menang tahun 2018 sebab pengundi atas pagar. Kita kalah di Melaka, di Johor sebab pengundi atas pagar. Undi UMNO merosot di sana, di PRN Johor dan Melaka. Tetapi pengundi atas pagar banyak yang tak turun, sebahagian besar juga ada mengundi untuk bersatu. Makna mereka nak tolak UMNO, tetapi mereka juga rasa ada masalah dengan Pakatan Harapan. So kita kena menangi hati mereka semula. Sebab ini tonggak kekuatan kita. Kita bukan macam UMNO atau PAS. Mereka ada base voter. Presiden dia kata turun undi, mereka turun undi. Tak fikir. Kalau dia guna lagi jual bangsa, jual agama, lagi mudah. Tapi pengundi-pengundi Pakatan Harapan ni critical voters. Dia akan tengok kelemahan kita. Dia tengok kita dapat pikat mereka atau tidak. Kalau girlfriend, ni girlfriend yang susah sikit. Kan? Tetapi ini yang kita perlukan. These are the thinking voters yang kita kena menangi. Jadi sebab itu saudara-saudara, saya berharap anda semua dapat turut serta dalam Ayuh Malaysia. Kita kalau banding dengan 2018, Invoke, hari ini teknologi dah banyak berubah. Petang tadi Rafizi datang untuk buat latihan pacar di atas ST Rosham tu, Dewan dekat sana, Dewan Sri Iskandar. 80 register, 70 lebih yang datang. Itu satu kadar kehadiran yang tinggi, memandangkan itu petang Ahad. So kita nak buat balik, dah latihan demi latihan. Kita ada app tu nama dia Sista, CISTA. Huawei je belum ada. Saya difahamkan dekat Huawei belum ada, tetapi di Android, di Google, di Android dan juga di Apple sudah ada. Boleh download, boleh register mana nak volunteer. Kan? Jadi kita takkan hantar anda pergi ke Seputih, takkan hantar anda mungkin pergi PJ, sebab itu dilihat sebagai kerusi-kerusi yang agak selesa. Kalau nak dekat, Setiawangsa boleh pilih. Kalau nak jauh sikit, boleh tolong saya dekat Kelantan dengan Terengganu. Kita nak misi rampas negeri itu daripada PAS. Tapi yang penting saudara-saudara, kita menggunakan teknologi ini untuk maximize tenaga sukarelawan yang ada. Kita tahu kita tidak mampu menang tanpa saudara-saudara, dan kita tahu juga anda ada banyak lagi benda nak buat. Kan? Jadi dengan menggunakan teknologi, kita dapat menjadikan proses ini lebih efisien. Bukan semua anda anggota parti, ada yang bukan parti dan sebagainya, tetapi kita nak gunakan proses ini untuk libatkan anda semua. Sebab kita percaya dengan kehadiran anda, if we make use of our strength, kita tidak ada berbilion-bilion, kita tak curi kapal. Kita tidak ada duit yang banyak sebab kita tak ambil projek. Tetapi yang kita ada ialah tenaga daripada rakyat Malaysia yang biasa. Dan yang paling saya banggakan bila kita turun dalam program Ayuh Malaysia, dalam program-program Pakatan Harapan, program parti dan sebagainya, kita lihat kepelbagaian itu. We are truly Malaysian. Saya ingat kita kena panggil Perdana Menteri belajar apa itu keluarga Malaysia bila turun ke program-program kita. Saya ada seorang volunteer Invoke. Dia seorang Tionghoa. Tinggal, kata silap saya, kawasan Ceras. Ceras tahulah.
ceras letak roket pun menang kan. Itu istilah dia. Jadi bila Rafizi mulakan invoke, dia rasa tergerak. Maka dia datang, dia kata okey, Setiawangsa tak jauh, dia nak volunteer. Tiap-tiap malam dia dengan wife dia equally dedicated, dia bawa anak kecil dia. Umur waktu tu sekitar 5-6 tahun, bayar anak saya. Dan ya, kadang-kadang anak dia tidur bawah meja, dia buat kerja pakai van buruk. Sampai pilihan raya kita menang. Sebulan lepas tu dia kena sudden cancer dan meninggal dunia. Dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat datuk, dia tak dapat Tan Sri. Kalau dia hidup lagi pun saya yakin itu bukan yang dia nak. Tapi dia bekerja untuk melihat satu Malaysia yang baru. Dan anda lah, you are those Malaysians who have been helping us, who have made it happen. Saya ingat tadi Tyra yang menyebut politics is a long process, kan? The other saying is that justice is a long arc, kan? But it always bends towards justice. Jadi kita tahu bahawa kita akan berhadapan dengan pelbagai dugaan. The only thing that we can say is that we have to learn from the past. Dulu kita menang terkejut. Benda ni pernah berlaku dekat, bukan menang terkejut, tapi tanpa rancang betul-betul. It happened before dekat Jepun. Parti Demokrat menang. LDP telah dominasi politik Jepun daripada 50-an. Tiba-tiba Parti Demokrat menang, tak sampai 2-3 tahun mereka pun tumbang juga. That was what happened to us. Sekarang the bad news is LDP is still in power lah dekat Jepun. Tetapi what is important bagi saya ialah sekurang-kurangnya dalam minda rakyat Malaysia, orang dah pecah kerangka bahawa UMNO Barisan Nasional is the default government. Kalau kita tengok macam saya sebut tadi, di Johor, di Melaka, ini Johor dan Melaka, dua tempat UMNO paling kuat di dunia. Dekat PRN tu, they did not get new votes. Their votes did not come back to UMNO. That is the most crucial fact. Yang kita kena lihat macam mana kita nak dapat semula undi tersebut. Maka saya percaya dengan Ayuh Malaysia yang digerakkan oleh saudara Rafizi, saudari Nurul Izzah ini, ia mampu untuk menjadi pencetus tersebut. Saya boleh katakan selepas langkah Sheraton, saya pergi mana-mana di seluruh negara, saya naik Grab. Bila mereka tahu saya orang keadilan, maka mereka akan tanya, mana Rafizi, mana Izzah, bila mereka boleh kembali bersama. Hari ini Rafizi dan Izzah sudah kembali di hadapan Ayuh Malaysia, berada di dalam parti. So saya harap saudara-saudari dapat bersama-sama kami untuk kita tunjukkan kepada generasi baru yang ada di Malaysia, pengundi-pengundi baru dalam pilihan raya ini kita mampu lakukan. Dan kita akan jelajah dengan truk Ayuh Malaysia ini. Kalau dulu truk invoke berhenti 2 kali dekat Setiawangsa, kita menang. Sebab kali ini susah sikit, saya minta truk Ayuh Malaysia berhenti 5 kali lah. Untuk kita buat program, kita pergi ke satu bahagian yang ada di Parlimen Setiawangsa. Kalau nak daftar, ada di belakang sana untuk jadi sukarelawan, untuk bantu, dan kita akan inform. Lebih mudah, boleh gunakan app Sista untuk dapat perkembangan terkini. Saya sekali lagi harapkan bantuan dan sumbangan saudara-saudara, dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sumbangan anda selama ini yang membolehkan kita mencipta sejarah di Setiawangsa pada pilihan raya lepas. Saya ingat lagi, kempen saya menang Setiawangsa, menang Malaysia. Tapi tak tahu yang 22 bulan tu je tak tahu. Jadi kali ini kita perlukan, here we go again. Kita perlu mulakan sekali lagi kempen ini, dan ia bukan untuk diri kita, ia bukan untuk sahaja kita syok-syok datang suka-suka, tetapi kita betul-betul nak lihat sesuatu yang baru di negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad di atas penerangan sedikit sebanyak tentang kempen Ayuh Malaysia. Boleh tunggu lagi kan? Boleh ya? InsyaAllah kita lama nak tunggu saudara Rafizi muncul. Lama. Kita tahu dalam masa 2 tahun
Selepas saja kita menang PRU 14, ini sebenarnya tak ada siapa yang suka. Saudara Rafizi sendiri tak suka buka cerita-cerita lama macam ni. Lepas menang, kita faham apa yang berlaku. Saudara Rafizi vokal, tegur pemilihan pemimpin kerajaan yang dibuat oleh Perdana Menteri dulu yang atuk tu. Saudara Rafizi tegur, ini tak betul. Jangan pilih orang macam ni, keadilan bagi nama lain, kenapa lantik orang lain. Bila Saudara Rafizi tegur, benda bagus, benda betul. Rakyat pilih kita supaya kita angkat orang yang layak, orang bersih, orang yang betul-betul bertanggungjawab. Tiba-tiba orang yang lain pula yang diangkat. Malangnya waktu tu Saudara Rafizi pula yang menerima tekanan yang agak kuat. Dikatakan tak sabar. Apa ni, kita baru menang, bagilah peluang. Ini realiti tau. Ramai yang cakap begitu. Saudara Rafizi mengambil pendirian, dia kata tak apalah. Kalau macam tu, biar dia ambil jalan yang orang suka. Orang rasa tak terganggu. Dia ambil jalan dia sendiri. Dia jaga staff dia. Ada berapa staff Rafizi? Siapa tahu? Invoke tu. Ada berapa? Ada 200 lebih. 200 orang. Pergilah staff Invoke dekat Sungai Besi tu. Boleh tengok berapa ramai anak-anak muda bergraduasi. Ni, baru-baru ni saya pergi lagi Invoke. Oh lah, 200 lebih ya. Biasalah kot kan, ada company lagi besar. Saya pernah kerja Invoke. Saya berhenti tahun lepas. Waktu PKP tengah-tengah tu saya berhenti. Waktu saya berhenti tu, gaji waktu tu rata-rata staff, saya tak nak cerita waktu tu. Yang baru-baru ni saya pergi, ada tengah interview orang baru. Saya tanyalah kawan-kawan, berapa gaji starting dekat Invoke ni untuk kerja kreatif, designer? Starting 3,500. 3,500 fresh graduate masuk Invoke, Rafizi bagi. Dan bukan seorang, bukan dua orang, ada 200 anak muda yang tengah dia jaga di Invoke. And then kita tanya, Rafizi buat apa 2 tahun? Senyap je. Ada pemimpin politik jenis yang macam ni. Lepas menang, dia lupa semua jentera-jentera yang bantu dia untuk menang. Habis, kita tahu ramai yang begini. Dia lupa orang-orang yang bantu gantung bendera. Dia lupa orang-orang yang tolong kempen ketuk pintu ke pintu. Dia lupa semua orang. Tapi saya bukan nak mengampu sangat ni. Saya cerita apa yang saya tahu dan benar-benar berlaku depan mata saya. Saudara Rafizi, dia tak lupa kawan-kawan saya yang waktu Invoke kempen jelajah seluruh negara, kawan-kawan yang tolong angkat speaker. Kawan-kawan ni kekal kerja di Invoke sampai sekarang. Semua dia jaga, semua dapat gaji yang selesa, semua. Dan saya cukup bangga, saya tahu ada kawan-kawan anak muda saya yang mula-mula kerja di Invoke tahun 2016 bersama-sama saya dulu. Dengan usaha Invoke itu dah boleh beli kereta, dah ada rumah, dah semua dah. Ini yang kita kata usaha, kata-kata yang digerakkan dengan pembuktian. Pemimpin politik yang bercakap dan dia buat. Ini ada saudara Rafizi yang saya kenal. Oh lama, terlebih puji pula. Orangnya dah sampai. Baik. Berikan tepukan kepada saudara Rafizi. Boleh. Saya dah cukup puji tadi dah tu. Baik. Terus boleh, saudara Rafizi? Baik. Lancar. Baik. Ambil gambar Launching. Okey, baik. Saudara lagi kita akan mulakan. Sebelum saudara Rafizi bagi ucapan bersama dengan yang berhormat Puan Nurul Izzah, kita akan buat pelancaran trak dahulu. Saya jemput kepimpinan utama, tapi saya minta maaf ya, atas trak ni saya tak pasti macam mana keadaan dia. 4 orang saja yang berada di atas ni. Saya jemput saudara Rafizi, YB Nurul Izzah, YB Nik Nazmi dan saudara Akmal Nasir untuk berada di atas pentas. Boleh? Okey, dijemput. Kalau boleh berada di bahagian bawah ni. Kita nak bergambar dulu. And then
minta maaf aja kalau jatuh tanggung sendiri ni. Okey, baik. Kat belakang kot. Dah takut jatuh. Saya menjemput rakan-rakan media untuk Okey, baik, kita akan chanting bersama-sama. Terap pun baru siap. Okey, baik. Kita sama-sama kita jerit macam yang cadangan Tuan Zahir tadi. Saya sebut ayuh, ramai-ramai sambut Malaysia, boleh ya? Okey. Ayuh. Malaysia. Ayuh. Malaysia. Ayuh. Malaysia. Terima kasih kepada saudara Nur Izzah. Dan tanpa membuang masa, saya kira ramai yang dah menunggu. Saya dengan penuh hormat menjemput saudara Rafizi Ramli untuk menyampaikan ucapan beliau di bawah tema Ayuh Malaysia. Berikan tepukan kepada saudara Rafizi.